رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قبورنا يا رب العالمين أثبنا. اللهم إنا نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada hari ini kita akan sama-sama pelajari ayat 70 surah Al-An'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Firman Allah taala, "Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan." Wa dzaril ladzi, dan jauhilah kamu jauhilah, wa dzaril ladzi, kamu jauhilah, alladzina, mereka yang, ataupun orang-orang yang, ittakhadhu, mereka yang menjadikan, dinahum, agama mereka. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum, kamu jauhilah mereka yang telah menjadikan dinahum, agama mereka, la'iban walahwan, la'iban permainan, walahwan maksudnya hiburan, wa gharrathumul hayatud dunya, dan dunia telah menipu ataupun memperdayakan mereka. Kehidupan dunia telah memperdayakan mereka. Wa gharrat maknanya tipu, gharrat wurur, tipu. Apa yang tipu mereka, iaitu al-hayatud dunya, dan kehidupan dunia, gharrat telah menipu mereka. Jadi Allah Ta'ala sebut di dalam ayat 70 ini, kamu hendaklah jauhi. Kamu di sini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kamu jauhilah mereka yang telah menjadikan agama mereka sebagai gurauan ataupun permainan, senda gurau, walahwan, dan juga hiburan, wa gharrathumul hayatud dunya, dan kamu jauhi juga mereka yang telah kehidupan dunia telah menipu mereka. Wa dhakkir bihi, dan engkau wahai Muhammad hendaklah ingatkan mereka, bihi, dengan Al-Quranul Karim ataupun dengan Al-Hisab, hari akhirat dan selainnya. Wa dhakkir bihi, dan dhakkir, engkau ingatlah, engkau peringatkanlah. Ini juga adalah fi'il amar. Wa dhari tadi fi'il amar, wa dhakkir juga adalah fi'il amar, kata kerja perintah. Wa dhakkir, dan engkau ingatkanlah mereka, bihi, dengan Al-Quranul Karim. Bihi, hi ini, dhamir ini, iaitu dengan Al-Quranul Karim, ataupun juga dengan hari akhirat, yaumul hisab, ataupun yaumul akhirah, ataupun al-hisab. Wa dhakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat. Kasabat ini kembali kepada nafsun, diri. Ini diri seseorang. Wa dhakkir bihi, dan engkau wahai Muhammad ingatkanlah dengan Al-Quranul Karim bahwasanya diri seseorang akan masuk ataupun akan menyerah dirinya ke dalam neraka, ke dalam azab. Bima kasabat, dengan apa yang telah diri itu usahakan ataupun diri itu buat. Di sini dia terjemahkan, engkau ingatkanlah mereka dengan Al-Quran supaya tiap-tiap diri di akhirat kelak tidak terjerumus ke dalam azab neraka dengan sebab apa yang telah diusahakan. Laisa laha min dunillahi min waliyyin, tidak ada baginya
min dunillah, selain daripada Allah, waliyin, iaitu penolong, wala syafi'in, begitu juga syafaat. Waliyin maknanya pembantu, penolong, pelindung. Wala syafi'un, dan juga tidak ada yang dapat beri syafaat ataupun membantu, iaitu pada hari akhirat nanti. Jadi bila hari akhirat nanti, kamu akan dimasukkan ke dalam neraka disebabkan dengan apa yang kamu lakukan, dan pada hari itu tidak ada sesiapa pun yang dapat lindungi ataupun dapat tolong melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'dil, dan sekiranya kamu mahu menebus, maknanya kamu ada, mungkin atas dunia kamu ada pangkat, kamu ada kekayaan dan sebagainya, dan kamu kira dapat tebus dengan itu semua, kulla adlin, dengan semua apa-apa saja tebusan, la yu'khad minha, tidak diambil daripadanya. Maknanya tidak ada sebarang perkara yang boleh dijadikan tebusan untuk ditukar dengan azab Allah di akhirat nanti. Ulaika alladzina ubsilu, mereka yang ubsilu telah masukkan, telah menjerumuskan bima kasabu, dengan apa yang telah mereka lakukan. Lahum syarabun, dan bagi mereka syarabun, iaitu minuman, min hamimin, daripada air yang panas, air yang menggelegak, wa adabun alimun, dan azab yang pedih, bima kanu yakfurun, dengan apa yang telah mereka ingkar di dunia. Jadi itu sedikit terjemahan ayat 70 surah Al-An'am. InsyaAllah kita akan pelajari pada hari ini. Jadi secara ringkas, ayat 70 ini dia ada beberapa perkara yang Allah SWT ceritakan kepada kita dalam ayat ini. Pertama, arahan daripada Allah SWT. Jadi arahan ini ataupun permintaan ini ditujukan kepada Nabi di dalam ayat ini, tetapi juga kepada kita ataupun kepada umat Nabi Muhammad SAW. Arahan apa? Pertama, Allah Ta'ala mengarahkan supaya menjauhi, tidak bergaul ataupun tidak mendekati, tidak berkawan. Dalam ayat sebelum ini kita telah mempelajari, kita hendaklah tinggal majlis yang ada maksiat ataupun majlis-majlis yang ada golongan yang memperlekehkan, menghina agama. Dan di dalam ayat 70 ini Allah Subhanahu wa taala minta supaya menjauhi, pertama menjauhi alladzina takhadhu dinahum, mereka yang telah menjadikan agama sebagai permainan dan juga hiburan. Kejap nanti kita akan cuba tafsirkan apa yang dimaksudkan dengan laiban walahwan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala mengarahkan supaya menjauhi mereka yang telah terperdaya dengan kehidupan dunia. Wa gharrathumul hayatud dunya. Jadi dua golongan ini. Jadi waw di sini adalah waw ataf. Jadi pertama Allah Ta'ala minta supaya jauhi orang yang jadikan agama ini bahan permainan dan juga hiburan. Dan yang kedua Allah Ta'ala minta supaya jauhi, iaitu mereka yang telah ditipu oleh dunia, mereka yang telah tenggelam dengan dunia, mereka yang lupa akhirat. Jadi dua golongan ini Allah Ta'ala minta supaya jauhi. Kemudian ada arahan yang kedua, ada permintaan yang kedua diminta di dalam ayat ini, iaitu Allah Ta'ala sebut wadzakkir. Jadi kamu hindari, kamu jauhi, jangan bergaul, tetapi kena ingat wadzakkir, dan ingatlah dengan Al-Quran. Wadzakkir, kamu ingatkanlah, tazkirah, beri tazkirah ataupun ingatkanlah dengan Al-Quranul Karim. Dengan apa? Dengan Al-Quranul Karim. Ini adalah arahan yang kedua, iaitu memperingatkan, memberi tazkirah, memberi peringatan. Pertama, memberi peringatan bahawasanya antubsala nafsum bima kasabat. Antubsala ini maksudnya menyerah diri kepada kehancuran. Menyerah diri kepada hancuran.
kehancuran. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini, ingatkanlah dengan Al-Quranul Karim, di mana di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang melarang ataupun mengingatkan seseorang supaya tidak menjerumuskan diri di dalam kehancuran, iaitu ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi ingatkanlah mereka supaya tidak sengajakan diri ataupun menjerumuskan diri ataupun menyerah diri supaya dimasukkan ataupun masuk ke dalam neraka Allah SWT ataupun kehancuran di akhirat nanti. Itu pertama, ingatkan mereka. Yang kedua, ingatkan juga bahawasanya kalaulah mereka itu ada pangkat, ada harta, ada kekayaan, semua itu tidak dapat dijadikan tukaran ataupun tebusan di akhirat nanti. Jadi segala apa yang ada itu jangan dirasakan kuat ataupun sombong dengan semua itu, kerana semua itu tidak dapat membantu apabila berada di akhirat nanti. Itu yang kedua. Jadi Allah Ta'ala sebut wadakir bihi antubsala ini jangan sengajakan ataupun serahkan diri kamu untuk dibakar oleh api neraka. Yang kedua, laisa laha min dunillah waliyun, tidak ada sesiapa yang dapat bantu, tidak ada sesiapa yang dapat lindungi, tidak ada sesiapa yang dapat bantu di akhirat nanti, dan tidak ada sebarang tebusan. Maknanya kalau kamu nak tebus, tidak ada pun sebarang tebusan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tukaran yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala ingatkan dengan azab akhirat. Lahum syarabum min hamimin. Jadi ini juga adalah antara tajuk ataupun poin untuk beri peringatan, iaitu dengan azab yang pedih. Di akhirat nanti ada minuman daripada api air yang panas menggelegak, min hamimin, wa'adabun alim, dan juga siksaan yang pedih. Yang pedih, bima kanu yakfurun, dengan apa yang mereka kufur. Jadi walaupun ayat ini satu ayat, tetapi ada dua perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah yang pertama tadi supaya menjauhi mereka yang menjadikan agama ini sebagai permainan dan hiburan, dan kemudian menjauhi mereka yang tertipu dengan dunia. Dan yang kedua, perintah supaya memberi peringatan dengan Al-Quran, antara tajuk-tajuk ataupun poin-poin ataupun perkara yang boleh diingatkan mereka. Pertama, jangan serahkan diri dibakar di dalam api neraka. Yang kedua, ingat bahawasanya di akhirat nanti tidak ada sesiapa yang dapat lindungi, dapat bantu kecuali Allah. Dan seandainya ada tebusan ataupun ada tukaran untuk menghindari daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, ingatkanlah juga dengan azab hari akhirat, iaitu minuman yang panas menggelegak dan juga siksaan yang pedih. Dan semua itu maknanya seseorang itu boleh menjerumuskan dirinya ke dalam neraka, dibakar dan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga tidak ada pelindung, tidak ada pertolongan di akhirat nanti. Semua itu Allah Ta'ala nyatakan beberapa kalimah. Pertama, bima kasabat, dan yang kedua, bima kasabu, dan yang ketiga, bima kanu yakfur. Bima kasabat dan bima kasabu merujuk kepada perbuatan yang menjadi pilihan seseorang. Jadi amalan dia, perbuatan dia yang dilakukan di atas dunia ini, usahanya, fikirannya dan sebagainya, semua itulah sebenarnya yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, bima kanu yakfurun, iaitu dengan apa yang mereka telah kufur ataupun ingkar. Jadi itu juga kekufuran mereka itu, ingkar mereka itu, ia juga adalah penyebab mereka akan diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu secara umum apa makna ataupun intipati ayat 70 surah Al-An'am. Kemudian kita cuba lihat beberapa perkataan di sini. Pertama, la'iban walahwan. La'iban ini main. Kalau kita sebut fi'il madhi, la'iba maknanya telah bermain. Lahwan ini adalah benda yang kesukaan ataupun hiburan.
Jadi mainan dan hiburan, laiban walahwan. Jadi apa yang kita boleh tafsirkan apabila Allah Ta'ala sebut di sini, engkau hendaklah jauhi mereka yang telah menjadikan agama mereka mainan dan juga lahwan. Lahwan maknanya hiburan. Jadi ada beberapa pendapat daripada ulama kita tentang makna laiban walahwan ini. Pertama, laiban walahwan ini mereka menterjemahkan sebagai mempersendakan agama. Maknanya orang golongan yang mempersendakan agama apabila diajak ataupun apabila diseru melakukan amalan-amalan dalam agama ataupun pegangan-pegangan di dalam agama, mereka mempersendakan. Apatah lagi untuk mengamalkannya sudah tentu mereka tidak buat, tetapi apabila diajak kepada agama, kepada sesuatu ibadat, ataupun apabila disuruh mereka kepada amalan-amalan yang diminta ataupun diperintah dilakukan oleh dalam agama kita, mereka persendakan. Mereka menghina, mereka merendahkan, mereka mempersendakan. Itu maksudnya laiban walahwan. Jadi golongan ini hendaklah kita jauhi. Itu pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua mengatakan laiban walahwan ini mereka yang lebih kurang maknanya juga mempersendakan tetapi lebih kepada bergurau. Maknanya mungkin mereka setengah orang dia suka bergurau dan sebagainya, sehingga mereka benda-benda yang berkaitan dengan agama pun mereka menjadikan bahan gurauan. Bahan untuk sama-sama ketawa dalam urusan-urusan agama dan sebagainya. Dan juga ditafsirkan juga laiban walahwan ini adalah batil. Maknanya mereka menjadikan agama ini adalah kebatilan. Maknanya semua ajaran agama ini tidak betul bagi mereka. Jadi itu juga antara makna laiban walahwan. Jadi golongan ini hendaklah kamu jauhi mereka. Hendaklah kamu jauhi mereka. Kamu tidak bergantung bergaul dengan mereka. Hendaklah kamu cuba jauhi. Dan antara yang menarik juga dalam ayat 70 ini, ada ulama mengatakan ayat ini tidak terpakai, maknanya masukh dari sudut hukumnya. Sebagaimana yang minggu lepas kita dah belajar ayat minggu lepas pun ada pendapat ulama mengatakan dia masukh. Jadi ayat ini pun ada juga yang mengatakan dia adalah masukh. Dimasukhkan, dinasahkan ataupun dibatalkan amalan ataupun arahan hukum ayat ini oleh ayat faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Maka hendaklah kamu membunuh orang-orang musyrik di mana saja kamu dapati mereka. Jadi ayat, kalau kita baca ayat 70 ini, dia bercanggah. Maknanya Allah Ta'ala menyuruh kita membiarkan, jangan bergaul. Maknanya kita tinggalkan mereka. Tetapi dalam ayat yang kemudian turun selepas itu, Allah Ta'ala kata faqtulu musyrikin. Maknanya orang-orang yang mempersendakan agama ini, kamu perangi mereka. Maknanya kamu, kalaulah sebuah negara yang ada kuasa, kamu mengambil tindakan kepada mereka. Jangan kamu biarkan mereka. Jadi ada percanggahan di situ kan. Jadi kalau wadaril ladzi, maksudnya kamu biarkan mereka, kamu tinggalkan mereka, jangan bergaul dengan mereka. Seolah kita biarkan saja. Tetapi kalau ayat faqtulul musyrikin, maknanya kamu perangi mereka. Jadi ada ketegasan di situ supaya mereka yang telah ataupun mereka yang menjadikan agama itu sebagai bahan senda-gurau ataupun permainan, hendaklah diambil tindakan sehingga satu tahap boleh diperangi. Jadi itu ada pendapat yang mengatakan ayat 70 ini dinasahkan, dibatalkan dengan ayat selepasnya, iaitu faqtulu al-musyrikin haitsu wajadtumuhum. Itu pendapat kalau kita lihat buku-buku tafsir, pendapat daripada Qatadah. Dan ada lagi pendapat ulama lain mengatakan dia tidak masukh.
Mana ayat ini dia tidak masuk. Maknanya ayatnya ada dan hukumnya juga adalah masih lagi diamalkan, perlu diamalkan, bukan masuk. Dan mereka mentafsirkan, maknanya yang dimaksudkan wadharil ladzi itu bukanlah bermaksud kamu tinggal tanpa kamu ambil tindakan, tetapi maksudnya kamu janganlah rasa sedih. Jangan kamu rasa sedih ataupun kamu rasa hina dengan apa yang mereka telah lakukan. Itu maksudnya. Maknanya kamu hendaklah jauhi mereka, bukan bermakna kamu kena tinggalkan mereka, tapi kamu hendaklah, kalau kita di Malaysia ini, kita boleh buat laporan polis ataupun laporan di pejabat agama dan sebagainya. Kemudian diambil tindakan terhadap mereka mengikut undang-undang yang ada. Jadi jangan kamu biarkan begitu saja. Yang dimaksudkan dengan wadharil ladzi ini adalah kamu jangan bersedih apabila kamu melihat seseorang menghina, mempersendakan, menjadikan agama ini bahan gurauan dan sebagainya. Jangan kamu bersedih, jangan kamu terasa hati, dan jangan kamu rasa hina kerana agama kamu dihina dan dipersendakan, tetapi kamu hendaklah bertegas dengan mereka. Bukan kata tinggal terus ataupun terus saja membiarkan mereka tanpa apa-apa tindakan. Jadi mempersendakan agama ini, kalau di zaman Nabi SAW sudah ada di kalangan kafir Quraisy. Antara mereka itu yang mengatakan, yang biasa kita dengar, ada mereka serang peribadi Nabi. Jadi mereka kata Nabi ini sihir, Nabi ini bodoh, pengikut-pengikut Nabi itu bodoh dan selainnya. Itu telah berlaku di zaman Nabi SAW. Apabila diturunkan Al-Quran, mereka kata Quran ini adalah sihir. Dan apabila diutuskan Nabi, mereka kata Nabi itu gila. Wa qalu ya ayyuhalladzi nazzala alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka kata Nabi ini gila. Jadi mempersendakan agama itu maknanya meliputi seseorang itu mempersendakan Nabi kita Muhammad SAW, mempersendakan Allah Subhanahu wa taala, mempersendakan Al-Quranul Karim, mempersendakan ayat-ayat Al-Quran, hukum hakam, syariat, puasa, solat dan seumpamanya. Juga mempersendakan Nabi itu mempersendakan sunnah Nabi, seperti janggut, seperti sunnah-sunnah yang lain. Jika ada yang mempersendakan, itu juga termasuk dalam la'iban walahwan. Dan juga melihat, apabila seseorang melihat orang Islam itu bodoh, orang Islam itu mundur, ini sudah berlaku di zaman Nabi SAW. Kalau kita baca surah Al-Baqarah, apabila diajak wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, apabila dikatakan kepada mereka musyrikin Mekah ini, berimanlah sebagaimana manusia telah beriman, qalu anu'minu kama amanas sufaha, maknanya mereka telah anggap bahwasanya orang-orang Islam yang beriman dengan Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah bodoh. Mereka kata, apakah kami akan beriman sebagaimana telah beriman orang-orang yang bodoh? Jadi mempersendakan umat Islam, mempersendakan Nabi, sehingga mengatakan Nabi itu gila, majnun, semua itu sudah berlaku di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan kalau kita baca surah Taha, Allah Ta'ala sebut Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ma anzalna, kami tidak menurunkan Al-Quran ini adalah untuk kesusahan. Jadi kalau kita lihat sebab diturunkan ayat ini, antaranya adalah propaganda ataupun pandangan orang-orang kafir Quraisy ini cuba untuk meniupkan satu persepsi pada zaman Nabi SAW, agama ini menyusahkan. Agama ini sebelum datang Islam, kamu hidup okey, bahagia. Tapi apabila datang Islam, apabila diutuskan Nabi Muhammad SAW, kamu menjadi susah. Jadi Abu Jahal dan kawan-kawan dia mengatakan apa?
Dia mengatakan dengan agama ini kamu menjadi susah. Maksudnya agama ini telah menyusahkan hidup kamu. Kamu meninggalkan ajaran nenek moyang kamu, iaitu menyembah berhala, dia menyebabkan kamu celaka, kamu susah. Sehinggalah diturunkan ayat surah Taha tersebut. Aku turunkan Al-Quran ini, ma anzalna, kami iaitu Allah Ta'ala telah menurunkan ke atas kamu, wahai Muhammad, Al-Quran, litashqa, bukan untuk kamu susah. Tetapi ia adalah untuk panduan kehidupan kamu. Jadi mempersendakan agama, mengatakan agama ini susah, menyusahkan agama ini, menjadikan memundurkan bangsa dan sebagainya, semua ini adalah senda ataupun memperlekehkan, merendahkan agama sudah pun berlaku di zaman Nabi SAW. Dan juga di zaman sekarang, sehinggalah sekarang kita lihat ada yang lukis gambar Nabi, menghina Nabi, ada yang pelbagai menghinakan sunnah Nabi SAW, dan semua itu boleh membawa kepada kekufuran. Senda gurau ini ataupun memperlekeh, mempermain, menghina agama kita ini boleh membawa kepada kufur seseorang itu. Ini satu penyakit yang sangat bahaya. Maknanya bukan biasa-biasa, tetapi boleh membawa kepada kufur. Seandainya dengan kata-katanya, dengan perbuatannya ataupun dengan mimik mukanya mereka itu mempersendakan Allah SWT ataupun Nabi SAW, semua itu boleh membawa kepada kekufuran. Dan kalau mempersendakan individu Muslim, contohnya apabila kita lihat seseorang itu dia berjanggut, kita kata engkau ni selekeh contohnya, dengan ada janggut, itu hanya berdosa, tidak membawa kepada kekufuran. Tetapi seandainya memperlekas hukum hakam itu, sunnah dan juga hadis-hadis yang berkenaan dengan janggut, ataupun hadis-hadis yang lebih besar berkenaan dengan hukum hakam dan juga ayat-ayat Quran yang berkenaan dengan hukum hakam, dipersendakan menjadi gurauan, dan juga kepada Nabi Muhammad SAW, pelbagai hinaan yang dibuat kepada Nabi. Jadi batang tubuh Nabi itu dan juga sunnah Nabi dan juga Al-Quran, Allah SWT, semua itu boleh membawa kepada kekufuran. Jadi kena ingatlah, dan juga kita diminta untuk hindari mereka, dan pada masa yang sama hendaklah kita mengambil tindakan kepada mereka mengikut apa yang ditafsirkan tadi. Maknanya ayat ini bukanlah bermakna kita hendaklah jauhi, kemudian sisihkan diri, merasa hina dan sebagainya, tetapi kita tidak bergaul dengan mereka atas asas untuk boikot mereka ataupun pulau mereka ataupun menunjukkan kita tidak setuju dengan mereka, dan juga menjauhi mereka atas asas supaya kita tidak bersekongkol dengan mereka. Kita tidak sama-sama terjerumus dengan apa yang mereka lakukan. Jadi seandainya kita jauhi, kita bergaul, kita berkawan, boleh jadi kita pun ikut sama seperti mereka, terpengaruh dengan mereka. Jadi itulah lebih kurang tafsiran laiban walahwan di sini. Jadi sepanjang zaman akan berlaku mereka yang memperlekehkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang boleh jadi kerana berlaku semua ini kerana sombong. Ada setengah orang dia sombong, dia rasa bangga dengan ilmunya, dia memandang rendah orang lain. Jadi dengan ilmu yang dia ada, dengan kepakaran yang dia ada, dengan kedudukan yang dia ada, dia rasa sombong, dia rasa tinggi, dan dia melihat orang lain itu adalah rendah, orang lain itu adalah hina. Dan sehingga kesombongan itu membawa kepada memperlekeh ataupun memandang rendah amalan-amalan agama yang sebenarnya ada sandaran ataupun sumber Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan boleh jadi juga orang yang suka ketawa, orang suka bergurau. Kadang-kadang lebih bergurau, lebih ketawa membawa kepada menggunakan hukum hakam, menggunakan kita dulu kan kita dengar kan, kalau dibuat hukum Allah SWT,
maka boleh sup dibuat sup tangan dan macam-macam gurauan tentang hukum hakam Allah SWT. Begitu juga kalau Nabi tidak cukur janggut kerana tidak ada pisau cukur dan sebagainya. Itu semua adalah gurauan-gurauan yang sebenarnya adalah boleh membawa kepada la'ib walahwan tentang hukum hakam agama Allah SWT. Jadi suka ketawa, suka bergurau, dan sebab utama yang berlaku adalah kerana kejahilan. Seseorang itu apabila dia jahil, maka dia akan lakukan sehingga membawa kepada memperlekeh agama Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu tafsiran ayat 70, dan sekarang ini kita cuba lihat i'rab ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyebut wadharil ladzi, waw itu adalah huruf ataf. Jadi ataf kepada ayat sebelumnya. Jadi ayat apa tadi? Ayat 60, ayat 67, 68, kemudian 69, kemudian 70, semuanya dia tajuknya ataupun dia punya temanya adalah lebih kurang. Maknanya umat Islam perlu menjauhi mereka yang mempersendakan agama Allah Subhanahu wa taala. Zar fi'il amar, zari fi'il amar. Amrun sakinun. Ra itu adalah mati, asalnya adalah mati. Tetapi dihidupkan dengan baris bawah. Dihidupkan dengan baris bawah kerana dia bersambung, dia ada iltiqa as-sakinain. Ada dua baris mati. Kejap saya cuba type di sini. Okey. Wadharil ladzi, kalau ikutnya dhar, baris mati kat situ. Kemudian alladzina, jadi wadhar, kemudian dihidupkan baris ra itu diletak di bawah, dan asal dia adalah baris mati. Kemudian wadhari, dia letak baris bawah kerana berjumpa dengan dua mati. Yang ini pun mati, yang ini pun mati. Yang ini pun mati. Jadi dua baris mati tak boleh nak sebut. Wadhar tak boleh, terhenti kat situ. Mesti hidupkan baris ra itu supaya boleh sebut. Jadi di sini kita panggil iltiqa as-sakinain. Bertemu iltiqa as-sakinaini, bertembung ataupun bertemu dua baris mati. Jadi tak boleh nak sebut. Banyak ayat-ayat yang kita jumpa dia hidupkan baris kerana sebutan ataupun kerana bertembung berjumpa dua baris mati. Jadi sebab itulah disebut wadharil ladzi ittakhadhu dinahum, dan seterusnya. Jadi muallif sebut, pengarang kita ini sebut amrun sakin. Amrun sakin itu ra itu adalah baris mati mabniyun ala sukun wa hurrika bil kasri, dan dibariskan dengan baris bawah. Ra itu asalnya dia baris mati sakin, kemudian diletak dengan baris bawah itu kerana liltiqa is-sakinain, kerana berjumpa dua baris mati. Ra pun mati dan hamzah pun mati ataupun alif itu mati, jadi disebut wadharil ladzi, dihidupkan ra. Wal fa'il dia, pelaku dia, siapa yang perlu jauhi, iaitu anta, awak. Kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kembali kepada Nabi Muhammad, tetapi ayat ini adalah umum untuk semua, termasuk kita. Jadi fa'il mustatir anta, alladzina mausul, isim mausul maftuh. Maftuh maknanya isim mausul ini dia mabni alal fathi. Nun itu dibaca dengan baris atas. Jadi kita tak baca alladzinu, alladzini, tetapi dia sentiasa dibaca dengan alladzina. Jadi alladzina itu adalah kata nama hubung isim mausul
dan dia adalah mabniyun alal fathi dan disebut di sini dengan maftuh, iaitu baris atas. Jadi maftuh itu maknanya mabniyun alal fathi. Yang kita dah jumpa sebelum ni, maknanya sesuatu perkataan itu sama ada isim ataupun fa'il, dia ada mu'rab, dia ada mabni. Jadi isim mausul itu adalah mabniyun alal fathi ataupun maftuhun fi mahalli nasab maf'ulun bih. Dan di dalam kedudukannya adalah nasab, masuk. Kenapa? Kerana dia adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih ini objek, benda yang kita perlu jauhi. Jadi kalau di sini siapa yang diarahkan untuk jauhi, itu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu diarahkan dia supaya menjauhi. Apa yang perlu dia jauhi? Iaitu alladzina, mereka yang mempersendakan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ittakhadu itu fi'il madhi madmum, juga mabni ala dhammah. Jadi kita jumpa beberapa kalimah yang semuanya mabni. Jadi kita jumpa tadi pertama fi'il amar. Kita kena ingat fi'il amar ini, fi'il amar, dan juga tadi ittakhadhu tadi fi'il madhi, kedua-duanya adalah hukumnya mabni. Mabni maksudnya tidak berubah dia punya baris akhirnya. Dia tidak menerima hukum marfu', mansub, majrur, majzum, tidak. Jadi dia adalah mabni. Kalau fi'il madhi dia mabni dengan fi'il dia tu. Apa orang panggil dengan jazam fi'il mudhari'. Dia akan mabni dengan jazam fi'il mudhari'. Fi'il amar, fi'il amar dia jazam dengan, dia mabni dengan jazam fi'il mudhari'. Nanti kita akan jumpa fi'il amar. Jadi fi'il madhi dia mabni alal fathi kalau tidak bersambung dengan apa-apa dhamir. Kalau bersambung dengan ta, bersambung dengan tu, bersambung dengan na, maka dia mabniyun alal sukun. Contoh kita ambil tadi, kita jumpa dhar, jauhilah ataupun hindarilah. Jadi kalau kita nak i'rab, kita i'rab fi'il amar mabniyun ala sukun. Kita i'rab macam tu, fi'lu amrin mabniyun ala sukun. Fi'il madhi kita jumpa tadi ittakhadhu. Ittakhadhu asalnya ittakhadha, tetapi digabungkan dengan wawul jamaah dan dia itu adalah fa'il. Jadi kita i'rab dia apa? Kita i'rab dia adalah fi'il madhin mabniyun ala dhammah. Ala dhammah, dhu tu adalah baris hadapan. Jadi fi'il amar dan fi'il madhi dia mabni. Bersalahan dengan fi'il mudhari'. Contohnya saya sebut fi'il mudhari' yadhhabu. Yadhhabu, kita nak i'rab macam mana yadhhabu ini? Kita i'rab fi'il mudhari'. Dia kena ada hukum i'rab sebab dia bukan mabni. Tak boleh kita sebut fi'il mudhari' mabni. Tak boleh. Dia kena fi'il mudhari'. Apa hukumnya? Jadi kalau yadhhabu ini hukumnya marfu' bid-dhammah. Okey. Jadi dia ada hukum i'rab dia. Pertama marfu', dan apa tanda rafu'nya? Tanda marfu'nya dia ialah dhammah. Dhammah ni maksudnya baris hadapan tu, baris hadapan. Okay, baris hadapan yadhhabu tu. Jadi ada nampak beza kan? Jadi kalau fi'il amar, fi'il madhi dia mabni. Contoh kita jumpa dhar. Ataupun kita jumpa perkataan lain lah. Kita jumpa contohnya idhhab. Idhhab. Jadi kita i'rab dia fi'il amar mabniyun. Bukan marfu'un ataupun mansubun ataupun majzumun, tidak. Dia adalah mabniyun ala sukun. Sukun ini baris mati. Ya.
Ittakhadhu fi'il madhi mabniyun 'ala dhammah. Dhammah itu adalah baris hadapan, juga mabni. Fi'il madhi mabniyun, dia adalah mabni, tidak berubah barisnya apabila bersama dengan waw jamaah ini, dan barisnya adalah dhammah, mabniyun 'ala dhammah. Jadi tidak perlu lagi kita yang mabni ni, tak perlu lagi kita cari hukum i'rabnya. Contohnya marfu' ataupun mansub ataupun majrur bagi isim ataupun majzum, ini hukum i'rab tidak perlu lagi. Kita terus saja kepada mabni. Mabni 'ala dhammah, mabni 'ala sukun. Jadi yang marfu', mansub, majrur, majzum ini hanya diguna untuk perkataan yang mu'rab. Yang mu'rab iaitu menerima perubahan baris pada akhirnya. Okey. Jadi kita jumpa tadi apa? Fi'il madhi yang pertama, kemudian fi'il amar, fi'il madhi, kemudian juga kita jumpa isim. Alladina, ini adalah isim mausul. Isim mausul iaitu kata hubung. Isim mausul ini juga dia adalah mabni. Isim mausul ni banyak, bukan alladhi saja. Ada alladina, ada alladhi, ada allati, ada allai. Jadi semua ini adalah mabni. Alladhina mabniyun 'ala al-fathi, alladhi mabniyun 'ala sukun, sama juga allati dengan allai. Jadi kita jumpa tadi alladhina, dia adalah maftuh. Maftuh itu maksudnya mabniyun 'ala al-fathi ataupun fathati. Dia baris akhirnya na itu tidak berubah dan barisnya adalah baris atas. Itu beberapa perkataan yang kita jumpa di dalam ayat ataupun dalam i'rab ayat 70 ya. Jadi pertama fi'il dar, fi'il amar, yang kedua ittakhadhu madin, kemudian alladhi isim mausul, semuanya adalah mabni. Okey, kalau ada nak tanya boleh saja terus tanya ya. Jadi dinahum la'iban, la'iban ini adalah maf'ulun bih tsanin, yang kedua. Kerana ittakhadhu ini dia perlu kepada dua maf'ul. Ada fi'il yang perlu kepada satu saja maf'ul. Contohnya saya makan nasi. Okey, sudah cukup. Tapi ada perkataan yang perlu kepada dua maf'ul. Contohnya ittakhadhu. Mereka mengambil ataupun menjadikan agama, menjadikan apa agama itu. Jadi perlu kepada maf'ul yang kedua, la'iban, maknanya mainan ataupun gurauan. Jadi ittakhadhu ini dia perlu kepada maf'ulun bih. Kalau tak ada maf'ulun bih yang kedua, maknanya tak lengkap ayatnya. Ittakhadhu dinahum, ittakhadhu fi'il fa'il, dinahum dia adalah maf'ulun bih yang pertama, mudhaf, hum itu mudhafun ilaih. Mereka menjadikan ataupun mereka membuat, boleh kita terjemahkan menjadikan lagi sesuai. Mereka menjadikan agama. Jadi agama itu maf'ulun bih. Yang pertama, menjadikan agama sebagai apa? Jadi kalau berhenti setakat din ataupun agama saja, maka pendengar orang akan tertanya-tanya menjadikan agama sebagai apa? Seperti apa? Jadi perlu kepada maf'ul yang kedua, jadi disebut di sini la'iban, mainan ataupun gurauan. Jadi kalaulah seseorang itu menjadikan agama sebagai ketaatan ataupun sebagai ikutan, maka kita kena dekatilah. Tetapi seandainya dia menjadikan agama itu sebagai mainan, la'iban, maka kamu jauhi ataupun hindari. Jangan bergaul dengan mereka. Ataupun bersedih dengan apa yang mereka lakukan itu, tetapi hendaklah kamu mengambil tindakan tegas kepada mereka. Ataupun berdakwah, mengingatkan mereka dengan Al-Quranul Karim, akan kita sebutlah sekejap lagi dalam ayat selepasnya. Waw itu adalah mu'ataf. Mereka yang menjadikan agama sebagai permainan. Waw, mereka yang menjadikan agama sebagai hiburan. Jadi ada dua di situ. Jadi kalau waw ini huruf ataf, maknanya dua-dua itu mereka jadikan. Kalau diguna au, maknanya salah satu. Jadi bila diguna waw dan hiburan, ma'tuf ala
la'iban. Jadi dalam Al-Quran ataupun bahasa Arab ni dia guna waw. Waw itu dipanggil waw ataf. Jadi kalau waw ataf itu tak perlulah kita ulangi lagi ayat yang sebelumnya. Kita letak waw saja. Kalau kita nak pecahkan, maknanya ittakhadhu dinahum la'iban. Satu ayat. Ittakhadhu dinahum lahwan. Satu ayat. Tetapi cukuplah dengan kamu sebut waw. Kamu sebut waw itu sudah pun mencukupi, maknanya maksud ayatnya adalah dua, iaitu mereka yang menjadikan agama sebagai mainan, dan yang kedua mereka menjadikan agama sebagai hiburan. Jadi dua sifat ataupun golongan ini hendaklah kamu jauhi dia, kamu hindari dia. Jadi waw di situ adalah waw ataf ala la'iban. Sebab itulah barisnya lahwan. Antara sifat ataupun hukum bila perkataan yang berada selepas waw ataf, dia barisnya hukumnya sama. Jadi kalau maf'ulun tsani, maf'ulun bihi tsani, dia baris atas. Jadi lahwan ini pun sama, dia baris atas juga, kerana dia hukumnya adalah maf'ulun bihi tsani, baris atas juga. Jadi dibaca la'iban walahwan. Dua-dua ini adalah kita perlu jauhi. Mereka yang menjadikan agama sebagai mainan, mereka yang menjadikan agama sebagai hiburan. Dan ada juga ulama yang mengatakan termasuk ini juga ada disebut di tafsiran-tafsiran, mereka yang hanya mendengar saja agama tapi mereka tidak amalkan, termasuk dalam la'iban wa lahwan. Kerana banyak kita dengar kan, ceramah-ceramah, ketawa, ria, suka, takbir dan sebagainya, tapi orang tak buat apa pun. Dia dengar banyak dah, dengar tentang solat, tentang aurat dan sebagainya, tapi balik rumah buka aurat, tak solat dan sebagainya. Jadi termasuk, tergolong di kalangan mereka yang menjadikan agama itu sebagai mainan dan hiburan. Mereka hanya mendengar, mereka hanya belajar, mereka hanya sekadar sekadar dengar-dengar saja, tetapi tidak beramal dengan apa yang mereka dengar. Mereka diseru untuk melakukan sesuatu, mereka dengar, mereka diperintah, mereka mendengar ceramah-ceramah contohnya. Ada orang-orang yang meminta mereka lakukan amalan-amalan agama, tetapi mereka tidak buat. Itu juga termasuk dalam lahban wal hawan. Mungkin kita susah nak faham dalam keluarga kita contohnya. Mungkin mungkin anak-anak kita ataupun adik-beradik kita ataupun saudara mara kita yang jauh daripada agama mungkin, bila kita ajak dia suruh solat, dia senyum je. Daripada kecil sampai besar kita suruh dia solat, dia tak ada apa-apa. Maknanya kita minta dia, kita suruh dia, jadi dia hanya dengar semata-mata, termasuk juga dalam la'iban wa lahwan. Perlu ketegasan terhadap mereka ini. Jadi begitu juga di kampung, tok penghulu ataupun tok imam, anak-anak mukim dia, ada yang mungkin culas ataupun yang tak solat, yang buka aurat dan sebagainya. Kadang-kadang tegur, bagi tahu, bagi nasihat dan sebagainya, tapi mereka main-main, senyum-senyum. Dah berpuluh-puluh tahun, solat jemaah pun tak datang, solat masjid pun tak pergi dan sebagainya, solat pun tidak. Jadi termasuk juga di dalam golongan la'iban walahwan ini. Semuanya adalah golongan yang berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah solat, puasa ini mereka hanya lihat sesuatu yang tidak ada makna, walaupun telah diberitahu kepada mereka beberapa berpuluh-puluh tahun tentang hukum hakam tersebut, tapi mereka tidak mengendahkannya. Mereka melihat tidak penting dan sebagainya. Kalaulah mereka menghina, itu lagilah termasuk dalam lahwan wala'iban walahwan. Kalau kita ajak mereka solat, mereka kata, solat buat apa? Engkau solat pun miskin contohnya. Engkau solat pun tengok tak ada apa-apa pun ada pada engkau, hidup susah, melarat contoh. Tidak semua orang solat tu miskin kan? Mungkin
dia jadikan dalil sebegitu ataupun hujah sebegitu, itu sudah pun termasuk secara pasti dalam golongan la'aban walhawan, telah mempersendakan hukum hakam ataupun tentang aurat. Tentang aurat, kamu tutuplah aurat, kita nasihat kepadanya. Dia beritahu tudung ini merimaskan ataupun tudung ini tidak sesuai dengan zaman. Tudung ini adalah mengongkong ataupun menyekat kebebasan. Tudung menyebabkan rambut rosak dan sebagainya, contoh. Itu juga adalah salah satu bentuk la'iban walhawan. Jadi kalau senyap tidak mendengar ataupun melakukan ajaran apabila diseru, termasuk dalam la'iban walhawan, apatah lagi seseorang yang memperlihatkan dengan kata-katanya yang menunjukkan dia mempelekeh ataupun mempersendakan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Lahaban itu maf'ulun bih tsanin, walahwan ma'tuf ala la'iban. Waw ataf juga, waw huruf ataf, tapi dia bukan ataf kepada la'iban, tetapi dia ataf kepada dia ataf kepada ittakhadhu. Ittakhadhu dia ataf kat sini. Jadi wadharil ladzina ittakhadhu wadharil ladzina gharrat humul hayatud dunya. Dia ataf kepada wadharil ladzina ittakhadhu, kemudian wa gharrathumul hayatud dunya. Jadi kalau kita nak pecahkan ayat ini, Allah Taala sebut wadharil ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan, itu satu. Dan yang kedua wadharil ladzina gharrathumul hayatud dunya. Dan jauhi juga mereka yang telah ditipu oleh dunia. Ditipu oleh dunia ini maknanya seseorang itu dia lupa akhirat kerana dunia. Untuk mengejar duit, untuk mengejar harta, mereka lupa akhirat. Mereka ambil rasuah, mereka beri rasuah, mereka mengamalkan riba, mereka tidak hirau halal, haram dan sebagainya, semata-mata untuk mengejar harta. Itu maknanya orang yang tertipu dengan harta itu. Dan orang yang minat sesuatu hobi, contohnya hobi yang kalau hobi yang biasa-biasa okeylah. Kadang-kadang hobi itu memerlukan wang yang banyak, sehingga tertarik ataupun fokus kepada hobinya itu, sehingga tanggungjawabnya kepada keluarga terabai, kemudian tanggungjawabnya kepada muslim yang lain mereka tidak laksanakan. Itu adalah orang yang tertipu dengan dunia. Mungkin hobi contohnya kereta, ataupun hobi, setiap hobi itu dia ada memerlukan kepada wang dan sebagainya. Kadang-kadang orang sanggup habiskan duit hartanya kerana hobi, sehingga dia lupa tanggungjawabnya dengan yang lain. Tanggungjawabnya seperti nafkah kepada keluarga ataupun menolong saudara Islam yang lain dalam kesempitan. Di antara hobi, mereka lebihkan hobinya, walaupun hobi itu adalah perkara yang kadang-kadang membazir. Jadi mereka ini adalah orang yang ditipu oleh dunia. Jadi dunia yang manis ini telah menipu seseorang dengan kemanisannya, sehingga dia lupa bahawasanya semuanya akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lupa pahala, dia lupa dosa, dia yang penting dapat apa yang dia nak di atas dunia ini, dengan pangkatnya, dengan jawatannya. Jadi kita boleh lihat mereka yang gila jawatan ataupun gila kuasa, mereka sanggup apa-apa saja, khianat, mereka sanggup melanggar moro-moro ataupun perjanjian-perjanjian yang dibuat, mereka sanggup langgar. Begitu juga mereka yang nak jawatan, contohnya mereka sanggup apa orang panggil fitnah, apa orang panggil kalau dalam orang Kelantan kata cah geting, maknanya potong geting, nak sesuatu, jadi mereka sanggup buat apa saja, tak hirau dosa dan sebagainya, yang penting mereka dapat kuasa, dapat jawatan, dapat gelaran, dapat harta, dapat memuaskan segala hak nafsu, kehendak nafsu, dan semua itu adalah kita boleh masukkan dalam ditipu oleh
dunia. Jadi kena jauhi, kena jauhi, kena hindari. Kalau kita terjebak, kita akan bersama dengan mereka ataupun seperti. Okey, wa gharratumud dunya, wa gharrat itu adalah fi'il madin. Dan kita ada belajar sebelum ni, fi'il madin ini adalah walaupun kita tahu dia bermakna apa? Bermakna masa lepas. Jadi kalau kita jumpa fi'il madin antara maksudnya adalah zaman lepas, zaman al-madhi, pada zaman yang lepas perbuatan itu. Ma waqa'a al-fi'il fi zamani al-madhi, sesuatu yang berlaku perbuatan itu pada masa yang lepas. Tetapi juga fi'il madin ini juga antara maknanya adalah at-tahqiq. At-tahqiq maknanya betul-betul. Kalau ittakhadu maknanya betul-betul mereka itu menjadikan agama mainan. Kalau gharrat maknanya betul-betul mereka itu telah ditipu. Pasti, betul. Itu antara makna fi'il madin, tahqiq. Kalau fi'il mudhari' dia belum lagi, bukan bermakna tahqiq. Kalau kita sebut alladzina yattakhidhu, alladzina yattakhiduna, yattakhidun ini adalah fi'il mudhari'. Yattakhidun ini antara maksudnya akan ataupun sedang. Jadi dia tak habis lagi buat ataupun dia akan buat. Jadi fi'il madin ini selain daripada dia bermakna mustaqbal, akan buat ataupun belum tamat, sedang dibuat. Jadi dia bukan bermakna tahqiq. Dia bermakna tak kuat maknanya. Kalau yattakhiduna, kita tak boleh terjemahkan betul-betul, tapi kita terjemahkan akan. Tapi kalau ittakhadu, kita boleh terjemahkan betul-betul dah buat kerana guna fi'il madin. Bila guna fi'il madin ini dah lepas buat dah. Maknanya dah dilakukan, betul-betul lakukan. Jadi semua lafaz, contohnya kalau kita nak lafaz jual beli, nikah, kahwin dan sebagainya, semuanya kena guna fi'il madin. Kenapa? Kerana antara makna fi'il madin adalah tahqiq. Jadi dalam ayat ni semuanya diguna dengan fi'il madin. Ittakhadhu fi'il madin. Kemudian apa lagi? Gharrat itu pun adalah fi'il madin. Jadi semua menunjukkan bahawasanya betul-betul telah ditipu oleh dunia. Betul-betul mereka ini telah menjadikan agama sebagai mainan dan hiburan. Jadi gharra madhi maftuh. Ta itu adalah ta ta'nis as-sakinah. Di antara tanda kata kerja antaranya ada ta ta'nis. Ta ta'nis sakinah ini ta yang memberi makna kuat. Ta ta'nis sakinah ini nama dia. Jadi kalau kita jumpa di belakang tu ada ta mati. Dan sebelumnya contohnya zahabat. Zahabat pergi. Dan bila ada ta itu dia adalah ta at-ta'nis. Ta'nis maknanya perempuan. As-sakinah. Sakinah maknanya barisnya mati. Ta'ut ta'nis at-ta'nis is-sakinah. Huruf ta yang menunjukkan perempuan dan dia barisnya adalah mati. Maknanya ta ini dia menunjukkan ia. Ia itu maknanya dia perempuan. Jadi kalau saya sebut zahabat, maknanya dia perempuan telah pergi. Dan di dalam ayat tu dia sebut gharrat. Gharrat itu adalah ada di dalam tu adalah ia. Ia itu kembali kepada nafs. Kerana nafsu ini adalah muannas majazi. Okey. Jadi gharrat dia adalah ada hiya. Ada hiya di dalam ni. Apa tandanya? Tandanya adalah ta ta'nis as-sakinah. Dan hiya itu adalah dhamir kembali kepada nafs. Nafs ini adalah muannas. Dia adalah perempuan. Walaupun tak ada tanda perempuan. Pada nafs itu tidak ada tanda perempuan. Wa gharrat humul hayatud dunya. Sekejap saya tengok balik ayatnya. Okey, maaf saya ingat yang tubsalah. Kalau tubsalah ini dia muannas dan nafsun.
Tetapi kalau wagharrat ini dia muannas kerana al-hayat. Maaf jadi kita ada dua di sini yang muannas. Pertama dia ada pada wadzakir bihi an tubsala nafsun. Jadi nafsun itu adalah muannas. Oleh itu dia dibaca dengan tubsala. Yang sebelum itu wagharrat ini dia muannas kerana al-hayat. Jadi kita semak balik kita betulkan balik. Jadi gharrat itu hiya kerana al-hayatu. Al-hayatu ini dia adalah perempuan, ada tanda ta. Ada tanda ta. Bila ada ta itu maknanya perempuan. Dan di dalam ayat ini ada satu lagi, dia perempuan tetapi dia tidak ada tanda ta, iaitu nafsun. Nafsun. Selepas itu kita akan jumpa an tubsala. Tubsala ini adalah hiya. Hiya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kalau huwa yabsalu. Yubsalu. Kalau yubsalu, kemudian kalau hiya tubsalu. Fi'il mudhari' kalau huwa yadhhabu, kalau hiya tadhhabu. Jadi kalau huwa an yubsala. Yubsala. Kalau hiya salah. Kenapa diguna hiya? Kerana saya jelaskan tadi kerana nafsun. Nafsun ini juga adalah muannas. Cuma bezanya nafsun ini tidak ada tanda perempuan dan hayat itu dia ada tanda perempuan, iaitu ta. Tanda perempuan ada 3 tanda perempuan. Perkataan di akhirnya ada ta, ataupun di akhirnya ada alif mamdudah, ataupun di akhirnya ada alif maksurah. Contohnya kalau ada ta, contohnya al-madrasah. Jadi perempuan muannas. Contoh yang ada alif mamdudah, contohnya hamra. Hamra itu merah tetapi sifat bagi perempuan. Contoh yang ada alif maksurah, contohnya salma. Salma itu keselamatan ataupun keamanan ataupun nama orang Salma. Jadi Salma itu adalah perempuan kerana ada tanda perempuan di akhir dia. Tapi kalau tak ada tanda, kadang-kadang dia juga muannas. Contohnya nafsun. Nafsun, syamsun, matahari juga muannas. Nafsun juga muannas. Ainun, anggota badan yang berpasangan juga adalah muannas. Contoh lagi nafsun, syamsun, ainun, yadun. Contoh kita baca surah Al-Lahab kan, tabbat yada. Kita jumpa dengan ta'nis ni. Kerana tangan itu adalah muannas. Jadi gharrat muannas kerana al-hayatu, dan ayat selepas itu tubsala dia juga adalah muannas kerana nafsun itu adalah muannas. Okey, jadi kita kembali kepada gharrat tadi. Gharrat al-humul hayatud dunya. Okey. Wa gharrat madhi maftuh. Madhi maftuh maknanya ra itu adalah baris atas dan ta itu adalah lita'nis, hum itu adalah maf'ulun bih. Dan haya itu adalah fa'il. Fa'il maknanya yang menipu mereka. Siapa yang kena tipu? Mereka. Dan apa perbuatannya? Perbuatannya adalah tipu ataupun perdaya. Siapa yang perdaya? Dunia. Dia memperdayakan siapa? Hum, mereka. Hum itu siapa? Mereka yang mungkin kembali kepada kafir Quraisy, kerana ayat ini khitabnya ataupun bicaranya tentang musyrikin Mekah kerana diturunkan di Mekah Al-Mukarramah. Jadi telah ditipu oleh dunia. Dan juga untuk panduan ataupun untuk pengajaran kepada semua mereka yang ditipu oleh dunia. Jadi kamu kena hindari ataupun jauhi. Ad-dunya na'at, sifat kepada hayat. Hayatud dunya, kehidupan yang rendah. Dunia ini maksudnya rendah. Hina, dani. Maksudnya rendah. Dan dia menjadi sifat kepada al-hayat. Kehidupan dunia iaitu kehidupan yang rendah, kehidupan yang hina. Kerana kehidupan kita yang sebenarnya adalah akhirat.
Itulah kehidupan yang agung, yang tinggi, yang kekal abadi. Kehidupan dunia ini adalah sementara. Dia adalah kehidupan yang manusia diuji sementara. Ada ujian, ada kesusahan, semua orang akan hadapi dan semuanya akan mati, dan kehidupan yang abadi adalah akhirat, kehidupan akhirat. Ad-dunya na'adil hayati marfu'. Marfu' tetapi dia tidak nampak marfu'nya. Kerana dia adalah termasuk dalam isim ghairu sahih. Itu isim yang ada alif di belakangnya. Dunya, ada alif. Kalau tak ada alif, kita nampaklah baris hadapannya. Contohnya al-hayatu, ada baris hadapan. Ad-dunya, tak ada baris hadapan. Kenapa tak ada? Kerana dia adalah termasuk dalam kata nama yang akhirnya ada huruf illah, ada alif. Waw atifah, waw atifah wa dhakkir. Wa dhakkir, ini ataf kepada dzar. Jadi kalau tadi gharrat itu ataf kepada ittakhadhu. Lahwan itu ataf kepada la'iban. Jadi banyak huruf ataf. Semuanya ada tempat dia punya kembalinya. Jadi zakir ini ataf kepada zar. Fi'il amar dengan fi'il amar. Jadi dua benda yang diarahkan. Sebagaimana yang saya sebut di awal tadi. Iaitu diarahkan hindari. Yang kedua diarahkan supaya ingatkanlah. Wa zakir, ingatkanlah dengan Al-Quranul Karim ataupun hari Ishak. Okey, insya-Allah secara ringkas itu i'rab separuh ayat ini, nampaknya tidak sempat untuk dihabiskan, dan insya-Allah minggu depan kita akan sambung dzakir wa dzakir seperti dzar, insya-Allah subhanahu wa taala. Insya-Allah kita jumpa minggu depan. Kita tamatkan ayat ini, ada lagi separuh, insya-Allah subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Afwan.